Sound check 1, 2, 3. Nak aktif pada bulan Ramadan tapi tak tahu bagaimanakah caranya. Kali ni aku nak kongsikan tips bagaimana korang nak berlari ataupun korang nak kekalkan fitness korang ketika bulan Ramadan. Kalau korang nak tahu, korang tengok video ni. Check it out. Yeah. Kembali lagi dalam Hazim Yam Channel Studio. Hello guys, bertemu kembali bersama Bro Nyam dalam channel YouTube Hazim Yam Channel Studio. Terima kasih kerana support video channel aku. Tanpa korang tak grow up lah channel ini. Ramai yang berpendapat, ramai yang berfikir kalau seseorang pelari, berlari ataupun bersukan ketika bulan Ramadan akan menyebabkan dia sukar untuk berpuasa ketika bulan Ramadan. Ia akan menyebabkan dia lebih haus, menyebabkan lebih lapar. Yang sebenarnya itu adalah tanggapan yang silap mengatakan tak boleh berlari langsung, tak boleh bersukan langsung ketika bulan Ramadan. Kita diajar untuk kekal sihat dan cergas walaupun kita jalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi ada caranya. Mengikut bacaan adalah kita perlu ubah suai rutin harian kita ketika berpuasa. Mungkin sebelum bulan berpuasa, latihan kita adalah ikut jadual tertentu. Tiba masuk bulan Ramadan, korang kena ubah cara berlari bulan Ramadan. Pola training tu mungkin diubah suai ikut kesesuaian badan korang agar korang tak terlampau burn out ketika bulan Ramadan. Cubaan untuk kekal sihat dan cergas ni adalah perkara yang dituntut, perkara yang baik, perkara yang penting untuk semua pelari lah. Tapi korang perlu listen to body. Tak bermakna tak boleh lari langsung. Akan ada satu masa tu kalau korang berlari ketika bulan Ramadan, akan ada satu signal yang mengatakan badan korang memang akan terus slow down ketika berlari. Itu adalah benda yang normal. Ia menunjukkan badan korang belum adaptasi dengan latihan ketika bulan Ramadan. Video kali ni aku nak berkongsikan dekat korang semua 9 tips bagaimanakah korang untuk kekal sihat berlari ketika bulan Ramadan dalam keadaan korang bersedia. Kita nantikan, let's go. Untuk tips yang pertama adalah korang perlu jaga hidrasi dengan minum air kosong yang banyak. Sebabnya korang perlu perbanyakkan minum air ketika korang berbuka puasa, selepas solat tarawih. Benda ni korang perlu monitor sepanjang daripada korang selepas iftar sehinggalah ke sahur. Dia adalah masa yang agak panjang, tetapi korang perlu padatkan dengan kesesuaian air dalam badan korang. Korang juga boleh ambil buah-buahan dan sayuran yang mengandungi kandungan air yang tinggi seperti tembikai susu, nenas, oren dan lain-lain. Kalau dari segi buah-buahan yang aku sering amalkan ketika bulan puasa adalah mengandungi tinggi kalium seperti kurma, seperti pisang. Ini adalah makanan-makanan yang tinggi kalium yang menyeimbangkan elektrolit dalam badan seseorang pelari. Ikut cadangan yang diamalkan kebiasaan pelari-pelari yang aku kenal dan aku baca di mana-mana sumber bacaan. Korang boleh amalkan daripada tempoh selepas iftar sehingga bersahur. Korang boleh amalkan minum sekurang-kurangnya 8 hingga ke 12 cawan air kosong. Dia bukan minum sekaligus, tapi korang perlu minum secara bertahap. Badan korang tak adalah terlampau bloated dengan air. Jadi korang boleh monitor benda ni agar korang lebih bersedia untuk menghadapi hari siang puasa esok hari. Tips yang kedua adalah korang perlahankan pola latihan. Pola latihan kat sini aku maksudkan mungkin sebelum ini, sebelum korang bertemu bulan Ramadan, korang berlari lebih kurang dalam 1 jam. Tapi tibanya bulan Ramadan, korang perlu kurangkan daripada percentage 100% yang korang lakukan sebelum bulan Ramadan. Korang kurangkan setengah persen, kira 50%. 1 jam selalunya korang berlari, korang boleh biasakan untuk berlari 30 minit ke 45 minit. Ini adalah memberi adaptasi korang punya latihan ketika bulan Ramadan. Kalau korang yang biasa buat latihan strength training seperti weightlifting, kalau kebiasaan korang buat dalam 8 reps ataupun 10 reps, korang bahagi kepada 2. Ketika bulan Ramadan, korang boleh bagikan buat pengurangan kepada 5 reps ataupun 4 reps. Ia bergantung pada kondisi keadaan korang lah. Yang dah biasa boleh teruskan, tak ada masalah. Bagi korang yang baru pemula, korang perlu amalkan cara bersederhana ketika bulan puasa ni. Lagi-lagi korang yang jenis dah biasa lakukan intensity yang tinggi ketika
sebelum Ramadan. Tapi ketika bertemu je mula Ramadan, korang perlu ubah cara pola latihan korang. Bukan bermaksud ubah ini terus ubah, tapi hanyalah untuk sebulan sahaja. Bagi korang yang dah biasa melakukan high intensity sebelum bulan Ramadan, ketika bulan puasa ni korang perlu amalkan pola latihan menggunakan zon heart rate yang rendah. Ini akan membantu progres latihan korang untuk memberi adaptasi latihan ketika bulan puasa. Elakkan korang lakukan latihan yang high intensity. Ia akan menyebabkan risiko kecederaan, risiko korang lebih dehidrasi. Kadang ia boleh mengundang korang rasa cepat penat. Lagi-lagi korang yang jenis berlatih selepas sahur, itu akan mengundang korang akan cepat haus. Akhirnya korang akan menyebabkan pengsan pun boleh juga kalau korang tak berhati-hati. Jadi apa tips aku boleh kongsikan, korang boleh reschedule korang punya jadual pola latihan. Mungkin sebelum ni korang punya latihan adalah 5 jam untuk 1 minggu, tapi untuk bulan puasa ni korang 1 minggu korang mungkin boleh kurangkan kepada 3 jam. Ia bergantung pada keadaan pengalaman korang berlari. Kalau untuk pemula, aku sarankan 30 minit ke 45 minit sebelum berbuka puasa adalah sangat memadai. Untuk poin yang ketiga adalah korang perlu makan makanan yang kaya dengan karbohidrat dan juga protein yang tinggi. Lebihkan makan makanan yang mengandungi karbohidrat kompleks seperti brown rice, sayur-sayuran, kacang, dan korang boleh google makanan-makanan lain yang mengandungi kompleks karbohidrat. Ia sangat-sangat membantu untuk bertenaga lebih lama sebab makanan-makanan ini membuatkan korang untuk hadam lebih lama. Korang akan lebih kenyang dalam keadaan tempoh yang lama. Lagi kalau korang makan makanan protein juga, ia akan mengurangkan korang punya muscle loss. Makanan-makanan seperti karbohidrat kompleks ni, ia bukan setakat membuatkan korang lebih kenyang lama, tapi ia dapat menstabilkan gula dalam darah korang. Jadi bermakna korang akan lebih bertenaga untuk berpuasa siang hari. Kalau korang lebihkan makanan protein, ia sangat membantu korang mengelakkan daripada berlaku muscle loss. Jadi ia juga akan mengenyangkan korang lebih lama. Jangan abaikan makanan-makanan yang mengandungi protein juga, ia sangat membantu. Untuk tips yang seterusnya adalah korang perlu dapatkan tidur yang cukup ketika bulan puasa. Tanpa tidur yang cukup akan menyebabkan badan korang dalam keadaan yang lemah, korang berada dalam keadaan yang kurang bertenaga, selalunya korang akan cepat pening. Banyak sangat kesan buruk kepada seseorang lah. Lagi-lagi korang yang ingin melakukan sukan, melakukan larian ketika bulan puasa. Tanpa tidur yang cukup akan membuatkan korang punya heart rate tinggi, korang akan lagi cepat haus, korang akan lagi cepat lapar, macam-macam lagi. Tanpa tidur yang cukup, ia akan memberi kesan yang sangat banyak tak elok untuk seseorang pelari. Ia akan mengganggu proses latihan korang. Dengan tidur yang cukup, korang dapat recover badan korang dengan lebih baik. Lagi korang yang jenis training ketika bulan Ramadan, dan dia akan memberi tenaga yang mencukupi untuk korang bersedia menghadapi puasa di siang hari. Jadi kalau korang ada masa yang terluang di siang hari ketika waktu lunch, kalau korang ada masa, sekurang-kurangnya dapatkan nap 15 ke 30 minit. Ia sangat membantu korang untuk bersedia berlari. Ia akan membantu korang untuk progres latihan yang lebih baik sebelum iftar. Lagi korang ingin lakukan latihan sebelum berbuka puasa. Bayangkanlah kalau korang tak cukup rehat, ia akan menyebabkan korang rasa burn out. Korang akan cepat letih. Lagi-lagi korang yang bekerja di siang hari, kalau boleh dapatkanlah 5 ke 6 jam dah memadai ketika bulan Ramadan. Untuk mereka yang memang nak lari bulan Ramadan, jangan abaikan waktu tidur pada malam hari. Korang abaikan waktu tidur, memang akan ganggu latihan korang. Progres latihan korang tidak akan dapat apa yang korang inginkan. Mungkin korang akan lagi cepat penat untuk korang lakukan latihan di siang hari. Tapi kalau korang nak lakukan latihan pada malam hari, aku nasihatkan jangan terlalu dekat dengan waktu tidur, dan jangan ganggu korang punya waktu tidur sehingga korang tak boleh tidur disebabkan korang berlatih pada malam hari selepas solat tarawih ataupun selepas berbuka puasa. Dan boleh korang seimbangkan. Tips seterusnya adalah korang perlu makan smart dengan kuantiti dan kualiti yang baik. Maksud kat sini adalah korang perlu amalkan makan makanan kuantiti dan kualiti yang bersesuaian. Korang perlu jaga kuantiti dan kualiti dalam menentukan makanan apa yang korang makan. Korang tak boleh makan terlalu kenyang ketika iftar. Ia akan menyebabkan korang susah nak beribadah ketika malam hari. Lagi-lagi kalau korang jenis yang bersukan pada malam selepas korang solat tarawih. Kalau korang makan terlalu banyak, makan makanan bergula, makan makanan yang memang mengenyangkan perut korang, ia akan mengganggu. Salah satu adalah ibadah korang lah, dan salah satu lain, korang akan ganggu korang punya progres latihan yang korang lakukan pada waktu malam. Kalau boleh bersederhana ketika makan. Makan makanan yang kualiti tinggi
tapi kuantitinya sedikit. Ia akan membantu progres latihan korang. Elakkan makan makanan yang terlalu kenyang. Ia akan membuatkan perut korang lebih bloated. Korang perlu tahu makan makanan yang tinggi kalori, tinggi kandungan gula atau garam akan menyebabkan gangguan pada badan korang. Akhirnya akan menyebabkan progres latihan korang dalam keadaan yang tidak baik, tidak dalam keadaan seimbang. Makanan yang tidak sihat dan penuh di dalam perut korang akan membuatkan progres latihan korang dalam keadaan yang kurang baik. Korang punya perut juga dalam keadaan tak selesa. Lagi-lagi korang yang melakukan latihan di siang hari. Kalau korang ingin makan makanan ketika waktu sahur pun korang perlu jaga cara makanan dia. Jangan makan makanan yang tinggi kandungan gula. Benda ini semua akan ganggu progres latihan. Ini adalah sekadar nasihat. Apa-apa pun bersederhanalah dalam makan. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Makanlah secara bersederhana. Kiranya 1/3 daripada makanan tu korang boleh amalkan ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Tips seterusnya adalah korang perlu berbuka puasa dengan kurma. Kurma dekat sini banyaklah dia punya khasiat yang korang perlu tahu. Memang sangat banyak. Salah satunya ia mengandungi kalium yang tinggi. Ia sangat membantu untuk seseorang pelari sentiasa seimbang dalam progres latihan. Kurma ini juga mempunyai kalori yang tinggi dan gula yang terdapat dalam kurma ini mudah dicerna dalam perut. Kurma ini juga adalah makanan yang cepat untuk gantikan nutrien yang hilang selepas korang berlari. Selalunya itulah kebiasaan yang disarankan. Kalau korang habis je lari sebelum korang berbuka puasa, korang terus makan kurma. Salah satunya adalah sunnah, kita tahu. Benda ni adalah manfaat yang sangat banyak. Salah satunya, ia akan gantikan nutrien dalam keadaan yang efisien, dalam keadaan yang cepat. Itulah hebatnya kurma ini. Dan kurma ini juga adalah tinggi kalium. Kalau korang tahu, dia tinggi juga magnesium. Ia akan memberi keseimbangan korang punya elektrolit dalam badan. Dan paling penting, ia bagus untuk pelari. Bukan setakat kita di Malaysia. Benda ni dah dikaji oleh para saintis mengatakan kurma ni sangat-sangat membantu untuk pelari, lagi-lagi seseorang atlet. Korang jangan abaikan untuk makan kurma ini, okey? Tips yang ketujuh adalah korang perlu cari masa yang sesuai untuk berlari. Seperti yang aku bincangkan di video sebelum ini, aku telah terangkan pilihan waktu yang sesuai untuk korang berlari, sama ada sebelum berbuka puasa, selepas sahur ataupun selepas korang berbuka puasa, mana paling sesuai. Korang boleh tengok secara detail di video aku sebelum ini. Tapi apa yang aku boleh katakan untuk pilihan aku adalah terbaik adalah korang berlari sebelum berbuka puasa dalam keadaan low intensity, di mana korang berlari dalam keadaan perut kosong. Banyak sangat dia punya manfaat yang dapat, dan kajian juga mengatakan berlari dalam perut kosong ini membantu korang dalam weight loss, mengurangkan berat korang lah kiranya. Ia sangat baik untuk seseorang pelari yang ingin kekal sihat di bulan Ramadan, pada masa yang sama ingin kurangkan berat badan. Ia sangat membantu. Kajian mengatakan dan membincangkan seseorang yang berpuasa dapat menghindarkan diri untuk makan makanan yang berlebihan kandungan kalorinya dan juga kandungan gula yang tinggi. Jadinya seseorang yang berpuasa ini, kalau korang dapat ambil manfaat ketika bulan puasa dengan makan makanan yang kuantiti yang sedikit tapi kualiti yang tinggi, ia sangat membantu korang untuk memberi weight loss, untuk memberi korang dalam keadaan yang sihat. Pada masa yang sama korang dapat menjaga tubuh badan korang dalam keadaan yang baik. Tips yang ke-8 adalah korang perlu pantau cuaca dan haba. Di Malaysia, kita punya cuaca tak menentu. Kebiasaan pada waktu pagi hujan, kadang pada waktu petang pun hujan. Ada masa tu pada waktu pagi panas, pada waktu petang panas. Tapi apa yang kita risaukan adalah panas pada waktu petang, sedangkan kita nak berlari sebelum berbuka puasa. Selalunya berlari pada waktu panas ni ia akan menyebabkan dehidrasi, kekurangan air dalam badan lah. Dan lagi korang yang tak biasa ni, korang akan menyebabkan korang rasa nak pengsan, korang akan lagi cepat haus. Lagi bila nak azan ni, terlambatnya lagi kan. Itu sebabnya korang perlu pantau cuaca. Kalau cuacanya terlampau panas, korang boleh amalkan senaman indoor di dalam rumah. Korang boleh pakai treadmill, kalau ada kat rumah boleh pakai. Korang boleh berlari atas treadmill. Ia sangat membantu korang punya heart rate. Lagi korang kalau tak boleh treadmill, tak ada treadmill, korang boleh amalkan strength training seperti weightlifting di rumah. Korang boleh amalkan strength training seperti workout. Korang boleh buat push up, plank, sit up dan lain-lain. Yang penting korang dapat keluarkan peluh, jaga kesihatan korang. Kalau dalam keadaan cuaca hujan dan panas, apapun pilihan terbaik adalah korang melakukan aktiviti sukan di dalam rumah ataupun di kawasan bawah teduhan akhirnya. Yang penting jangan risikokan diri berlari dalam keadaan cuaca panas dan cuaca hujan yang ada kilat. Ia menyebabkan korang yang hujan memang sangat lebat. Kalau boleh elakkan, tahu-tahu korang demam,
ia akan membuatkan korang punya badan tak elok. Korang akan MC pula esoknya. Kalau boleh ada aktiviti indoor, korang boleh buat. Itu lebih baik daripada korang tak buat langsung. Dapat? Tips terakhir adalah korang boleh tentukan peta larian yang korang lari, tempat kawasan yang mempunyai persekitaran yang sejuk, di bawah pokok-pokok yang hijau. Aku boleh sarankan kalau korang dapat berlari di kawasan-kawasan yang keliling pokok. Kalau kawasan taman korang, ada kawasan perumahan yang tinggi dia punya bumbung, ada dia punya pokok yang banyak keliling. Itulah sangat memadai. Sebabnya pokok-pokok yang ada di sekitar korang, dia dapat menurunkan suhu persekitaran korang. Lagi korang perlukan suhu yang baik ketika korang lari. Dalam keadaan korang badan yang panas, ia tak elok untuk korang. Lagi korang berpuasa di siang hari, ia akan mengundang dehidrasi untuk badan korang. Kalau korang berpeluang untuk lari di trail seperti di kawasan-kawasan perhutanan, elok jugalah. Lagi kawasan itu mengandungi saluran air, sungai. Ia sangat-sangat membantu untuk korang stay lama dalam larian tersebut lah. Lagi korang ingin berlari dalam satu tempoh yang agak panjang, mungkin dalam 1 jam. Bagi korang yang dah berpengalaman, bagi korang yang belum berpengalaman mungkin 30 minit. Apapun, kalau tak dapat, cari kawasan teduhan, persekitaran yang sejuk. Memadai kalau korang berlari at least kawasan-kawasan yang mengandungi pokok yang banyak. Akhirnya, itu sajalah perkongsian 9 tips bagaimanakah korang ingin berlari ketika bulan puasa, bagaimana korang ingin kekal fit ketika bulan Ramadan. Aku harap perkongsian video kali ini dapat korang manfaatkan sebaik mungkin, dan aku harap korang dapat sebarkan kepada kawan-kawan lain yang ingin berlari ketika bulan Ramadan, yang ingin kekal fit ketika bulan puasa. Aku harap untuk video kali ini dapat manfaat yang seluas-luasnya agar korang dapat jalani ibadah puasa. Pada masa sama, korang dapat jaga kesihatan. Korang jangan lupa like dan juga subscribe video channel ini. Korang jangan lupa subscribe agar video channel ini dapat berkembang lebih luas, lebih grow. Apapun, korang nantikan untuk video part 3 edisi Ramadan berkaitan lari. Aku akan kongsikan tentang persoalan-persoalan yang terungkap yang korang mungkin tak tahu. Aku akan kongsikan untuk next content. Apapun, terima kasih kerana menonton. Aku Bro Nyem. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. See ya. Bye bye.